Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Dr. Salmah Jan binti Nur Muhammad. Saya dari Jabatan Bahasa Melayu, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi. Baiklah, hari ini kita akan belajar lagi satu topik yang baru tentang kesenian Melayu, iaitu manuskrip Melayu Pustaka Bangsa. Hari ini kita akan membincangkan topik-topik yang utama dalam manuskrip Melayu. Topik yang pertama tentang manuskrip Melayu itu sendiri, topik yang kedua tentang seni penulisan, topik yang ketiga tentang koleksi dan juga kesimpulan. Apa itu manuskrip Melayu? Baiklah, mari kita lihat bersama-sama apa itu definisi manuskrip Melayu. Manuskrip Melayu merupakan suatu warisan intelek daripada zaman silam yang dimartabatkan sebagai warisan dokumen negara. Manuskrip Melayu ialah karya-karya yang bertulis tangan, terutamanya tulisan Jawi yang dihasilkan dalam lingkungan abad ke-14 dan awal abad ke-20. Di Chong Meng ialah tokoh persuratan Melayu yang mengatakan bahawa manuskrip Melayu adalah sumber maklumat yang mengandungi pemikiran, ilmu dan akal budi pemikiran Melayu yang terawal. Ilmu yang terakam dalam manuskrip Melayu ialah hasil daripada cetusan minda masyarakat Melayu yang mencerminkan kekayaan ilmu dan juga kegemilangan tamadun Melayu itu. Manuskrip adalah nama yang diberikan kepada naskah penulisan yang bertulis tangan, manakala tulisan yang digunakan ialah tulisan Jawi. Adakah anda tahu itu tulisan Jawi? Tulisan Jawi ialah tulisan yang diadaptasi daripada huruf-huruf Arab sebanyak 30 huruf dan Parsi sebanyak 5 huruf bagi membentuk perkataan bahasa Melayu. Oleh itu, secara keseluruhannya, manuskrip Melayu dapat didefinisikan sebagai apa-apa tulisan Jawi atau Rumi berbahasa Melayu yang ditulis dengan tangan di atas bahan-bahan seperti kertas, kulit, buluh, gading, kayu dan lain-lain. Ia dipercayai dihasilkan seawal lingkungan abad ke-15 dan berakhir pada abad ke-19. Seterusnya, manuskrip Melayu merupakan penyimpanan atau peninggalan budaya Melayu pada masa lampau di mana dapat dilihat melalui kandungan dan bahasa. Kekayaan dalam manuskrip Melayu itu dapat dikaji dari pelbagai sudut, iaitu dari sudut bahasa, budaya, falsafah, agama, perubatan, sains dan teknologi, selain sejarah dan sastra yang sering kita lakukan selama ini. Di dalam manuskrip Melayu itu, seni penulisan sangat diutamakan. Apa itu seni penulisan? Yang pertama, kita berkenalan dengan bahan atau alat tulis yang digunakan oleh penulis manuskrip dalam menghasilkan sebuah manuskrip Melayu. Bahan atau alat tulis yang digunakan ialah yang pertama, kertas, daun lontar, dakwat, pena, batu, buluh, daun palma, kayu, kulit dan tera air. Dalam kuliah ini, saya tidak menyentuh kesemua alat yang digunakan dalam manuskrip. Saya hanya mengambil beberapa daripada alat-alat yang digunakan semasa menghasilkan sesebuah manuskrip. Mari kita lihat. Kertas. Sebahagian besar manuskrip Melayu ditulis pada kertas. Kertas berkenaan biasanya diperbuat daripada kapas dan sering dikenali sebagai kertas buatan tangan. Sejak akhir abad ke-19 Masihi, kebanyakan kertas yang digunakan untuk menulis manuskrip Melayu adalah buatan kelang yang diimport daripada negara-negara Eropah. Kertas jenis ini banyak mengandungi asid dan tidak tahan lama. Mari kita lihat contoh-contoh kertas yang digunakan pada manuskrip ya. Yang pertama, manuskrip Bidayat Al-Hidayah, Kasif Al-Kiram.
Ditulis di atas kertas jenis lain, Eropah berwarna putih kekuningan. Naskah ini merupakan naskah yang dikategorikan sebagai kitab tauhid. Manakala kertas yang digunakan dalam naskah seterusnya ialah naskah Hikayat Seri Rama. Sememangnya Hikayat Seri Rama ini memang terkenal di awal penulisan manuskrip Melayu. Hikayat Seri Rama disalin oleh Encik Hakim bin Guru Salim merupakan peranakan Selong pada 17 Mac 1859 di Sri Lanka. Naskah ini sebenarnya dikategorikan sebagai genre epik ya. Genre epik ini mengisahkan permusuhan antara Seri Rama dengan Maharaja Rawana, iaitu Raja Raksasa. Ianya ditulis di atas kertas berwarna biru. Seterusnya, apa yang anda lihat dalam paparan ini merupakan contoh yang digunakan oleh penulis pada zaman Kesultanan Melayu dahulu. Ia sebenarnya adalah daun lontar. Daunnya berbentuk kipas, bahagian tengah daun lontar yang ukurannya agak besar digunakan sebagai bahan tulisan pada zaman silam. Jika anda lihat, ini adalah merupakan kreativiti para penulis zaman Kesultanan itu. Seterusnya, dakwat. Apa yang anda lihat ini merupakan salah satu contoh dakwat yang digunakan pada zaman tersebut. Boleh dikatakan semua dakwat yang digunakan oleh masyarakat silam untuk menulis manuskrip Melayu adalah buatan tradisional orang Melayu. Sungguh pandai orang Melayu. Bahan-bahan yang mudah diperolehi di sekitar kampung halaman digunakan untuk dibuat dakwat seperti jelaga, getah pokok, kulit buah-buahan, bunga-bungaan, garam dan sebagainya. Ia mudah didapati disebabkan orang Melayu suka bertani dan juga pena yang paling digemari oleh masyarakat Melayu tradisional dipercayai diperbuat daripada duri kabung iaitu enau. Bahan lain yang sering digunakan untuk dibuat pena ialah batang pohon resam dan bulu pelepah angsa dan juga bulu burung. Dalam paparan ini merupakan salah satu contoh pena yang digunakan oleh penulis manuskrip Melayu. Batu bersurat Terengganu. Batu bersurat Terengganu merupakan salah satu bukti kemasukan Islam di tanah Melayu. Batu bersurat Terengganu dianggap sebagai dokumen terawal bertulis dalam tulisan Jawi yang masih terpelihara. Mengikut catatan yang terdapat pada permukaan depannya, ia telah ditulis pada tahun 1303 Masihi. Manakala bahan yang digunakan sebagai seni penulisan dalam manuskrip Melayu ialah daun palma dan juga kayu. Kedua-dua contoh naskah yang saya paparkan ini telah menggunakan daun palma dan kayu. Sebagai contoh, kitab Maulid iaitu contoh pada gambar raja yang pertama yang anda lihat telah ditulis di atas daun lontar yang dijahit satu persatu untuk dijadikan sebuah kitab. Manuskrip ini menceritakan tentang kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Manakala manuskrip yang kedua itu merupakan surah Al-Quran. Surah Al-Quran ini ditulis di atas sekeping papan. Kemungkinan ianya digunakan oleh anak-anak belajar membaca Al-Quran pada zaman silam. Dan yang terakhir, dalam bahan atau alat tulis yang digunakan dalam manuskrip Melayu ialah tera air. Tera air merupakan tanda kepada kertas yang menunjukkan syarikat yang mengeluarkannya. Melalui tera air juga dapat ditentukan tarikh manuskrip ditulis. Dan ia diberi beberapa gambar tera air yang sering didapati di manuskrip Melayu yang membuktikan bahawa masyarakat Melayu memperolehi kertas daripada negara Eropah, terutamanya Belanda, Itali dan juga England.